Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini merupakan sesi Zoom kita yang pertama dan saya kalau perasan saya dah buat beberapa sesi sebelum ni saya menggunakan Facebook Live untuk interview, tapi ada sesetengah daripada yang saya cuba interview tu dia punya telefon gagal keluar invitation. Maksudnya dari segi apps yang saya guna tu dia gagal keluar invitation, jadi saya cuba cari alternatif lain. Dan lepas tu saya setting untuk Skype untuk Skype untuk saya buat saya punya kira recording dan juga untuk interview, tapi setting tu pun agak complicated pasal nak live stream kan, sebab saya tak pakai webcam, saya pakai memang full camera betul jadi dia setting saya pakai webcam. Jadi setting dia macam-macam pelik-pelik sikit. So jadi apa yang kita boleh buat ni, saya dah test ialah Zoom. Sebab tu Zoom ni kita jalankan untuk bolehkan kita ni dari segi satu sudut iaitu memahamilah apa yang kita buat dan sekaligus memberi kita satu pandangan pada yang lain lah. Okey, so hari ni bersama saya sebenarnya Adam. Adam ni secara tak langsung mungkin saya rasa Adam sendiri perlu kenalkan diri. Adam antara yang paling muda sebenarnya yang ikut Road to FTT. Sebelum ni yang paling muda pun tak silap saya umur pun 19, 20. Ini rekod lah dia tahun lepas. Adam mungkin boleh cerita sedikit macam mana Adam ni contohnya apa yang you buat kan, umur you berapa, you sekarang ni buat apa, so mungkin you boleh share dekat situ dulu. Saya Muhammad Adam Haris, merupakan forex trader dan saya sekarang tengah siap follow coach punya video dan saya dah ambil sedikit produk-produk coach untuk membantu lagi dalam technical. Sambil tu saya follow coach di YouTube, Facebook. Okay. So Adam ni sekarang ni masih belajar tak silap saya? Masih belajar. Okay, so jadi you asalnya you bagi tahu saya macam mana sebelum ni you kata you asal Gombak ke? Lepas tu you tinggal di Kuching? Saya asal Melawati. Melawati? Melawati, saya sekarang tinggal di Kuching. Oh, tinggal di Kuching Sebab ayah kerja di Kuching. So saya pun ikut lah duduk sini. Okay, so you sekarang ni umur tak silap saya sekarang ni dah 16 lah? Saya 16. Okay. So jadi sekarang ni apa yang macam mana you boleh terjumpa Road to FTT ni sebenarnya? Macam mana you boleh terjumpa? Sebenarnya asal dia ayah saya yang jumpa dulu. Lepas tu dia share dekat saya. Jadi saya pun sambil tu tengok je lah. First saya buka page coach kat Facebook, terus saya cari forex beginner terus. Itulah start saya follow coach. Bulan 9 tahun lepas coach kat Cameron Highland time tu. Okey, saya ingat lagi tu. Saya kat Cameron Highland tu saya baru balik daripada Spain tak silap saya kalau Cameron Spain Highland. Lepas tu saya tengok ulangan video coach yang dekat Spain juga. Okey. Saya jumpa coach. Alright, lepas tu bila ayah you tunjukkan tu macam mana you boleh berminat pula Memang before ayah saya tunjuk tu memang saya dah banyak search pasal forex lah. Okey. So bila dia share saya pun join tengok je lah. Okey, boleh saya tahu macam mana, kenapa you boleh berminat untuk forex trading? Apa yang buat you? Biasanya pada saya lah kan, kalau macam saya umur you dulu ni, saya tak ada terfikir apa sangat sebenarnya. Umur 15, 16. Saya tengok orang buat duit kan, saya pun macam rasa nak buat duit jugalah. Yang saya minat lah. Ya. Tambah-tambah sekarang ni pun teknologi. Itu kan banyak orang tunjuk buat duit, buat RM1,000 dengan forex, macam-macam macam tu lah saya start minat dengan forex. Okey, lepas tu bila you Adam masuk dalam program City, you follow saya dapati Adam antara yang rajin lah Saya kebanyakan saya rasa kalau 5 kali saya live sehari misalan 5 kali pun 5 kali dia ada. Kan dia sentiasa dan sentiasa juga cuba untuk catch up sebanyak mungkin kan. Okay. Saya rasa macam hampir tak miss lah video coach. Dan dari segi macam mana pula dari segi ni bila you macam fokus kepada contoh bila you start dan follow Road FTT dan you masuk dalam forex trading dan sekarang ni pun you faham kita bukan saja forex, kita komoditi juga dan kita tengok pada stok juga kan. Jadi macam mana dengan balance dari segi you punya pembelajaran kan, macam mana you balancekan benda tu? Mungkin ada yang orang lain yang mungkin kalau video coach live saya akan tengok live dulu baru saya buat kerja rumah macam tu ke. Kalau saya dah free baru saya main game macam tu selalunya. Jadi coach punya live saya tengok dulu lah. Kalau macam tak ada kerja rumah saya stop dulu tengok live coach dulu. Okey, maksudnya pandai balancekan kat situ lah. Letakkan sebagai prioriti tapi pada yang sama juga ada disiplin. Saya pun buat juga. Okey. So dari segi you punya
fokus kan, sebab saya perasan daripada masa tertentu kan, saya perasan ada yang saya lihat dari satu sudut, iaitu you ni antara orang yang memang berfikir jangka masa panjang sebenarnya kan, sebab dalam forex trading ramai orang sebenarnya, kalau Adam ada sebut tadi kan, ramai yang dalam YouTube tu mempertontonkan dia boleh buat beribu kan, dia boleh buat cepat gila duit kan, tapi jadi dengan saya punya approach ni, saya terbalik. Saya kata kena fikir jangka masa panjang. Bukannya kita nak buat duit cepat, tetapi kita habis kemudian hari. Saya banyak fokus pada kat situ kan. Jadi apa pandangan you dari segi konsep dekat situ? Apa yang you nampak dekat situ? Sebab saya banyak yang selalunya yang fokus untuk cepat kaya ni selalunya banyak loss bagi saya. Banyak tak sustainability lah, tak ada. Sebab tu saya fokus kepada critical mass, saya fokus kepada long term. Saya tengok return tu daripada satu jangka masa panjang lah. Saya tak tengok return dalam masa satu hari, seminggu. Saya selalu tengok return dalam masa 1 year at least. Alright. So saya nampak ada Razin Razin pun ada dekat talian tu. Hello Razin. So mungkin Razin juga boleh tanya dengan Adam. Adam ni dia menarik dia follow saya tahun lepas kan, daripada tak tahu apa langsung. Sebab memang saya bodoh lah time tu. Tak tahu apa langsung, lepas tu sekarang ni banyak dia aktif dalam channel dan juga dia faham. Dan sebelum tu juga boleh saya tanya, apa you punya cara trading you? Macam mana you punya konsep trading dan apa hasil dia so far? Saya tanya Adam dulu. Nanti kita buka soalan. Dari trading saya ikut PVM macam coach aja. First saya akan tengok candlestick dominant setup dia dulu. Lepas tu saya kalau dah define trend tu, saya akan tengok multi time frame lah selalunya. Bila define trend, saya akan entry selalu ke SCZ1. Saya terus letak TP, stop loss saya manual stop loss. Kalau kena TP, ambil rezeki lah. Kalau float, saya akan entry berdasarkan SCZ seterusnya. Net profit, saya kill terus. Saya tak tunggu kena TP tu. Yelah, dia sebenarnya straightforward macam tu je sebenarnya Adam. Tapi tak ramai orang boleh straightforward macam tu sebenarnya. Jadi apa hasil you punya dari segi... Account saya dah grow dekat 65% jugalah. Oh, banyak juga grow dalam market yang high volatility. Untuk pengetahuan Adam, high volatility ni saya kurang trade sikit. Tak semestinya kita trade sebenarnya kan. Betul juga. Jadi itu ramai juga adalah trading. Ya, tidak trading juga adalah trading. Ramai orang ingat aku forex trader, aku mesti setiap hari aku kena trade. Ramai orang silap kat situ sebenarnya. Tapi saya sebagai orang yang educate setiap hari, saya kena trade lah. Sebab kalau saya tak trade, saya nak buat apa lagi kan. Jadi kau nak buat live trading. Macam mana nak buat live trading tak trade? Jadi obviously saya trade juga. Saya cari mana yang paling possible lah. Tapi hakikatnya dalam trading ni sebenarnya tak semestinya kena trade. Itu hakikat dia. Okay, Razin, ada soalan untuk Adam ke untuk saya ke apa-apa? Tak ada masalah. Dalam kes ni Adam kita punya tumpuan interview lah. Razin, ada apa soalan? Ada, soalannya cuma satu je. Bila nak mula? Bila nak mula apa tu ya? Bila nak mula kongsi knowledge lah. Itu je. Okey. Sekarang ni untuk pengetahuan Razin, satu ialah kita sesi ni ialah sesi interview dengan Adam yang kita nak tahu apakah dia punya, sebab dia kategori umur 15 tahun. Dan dia pada saya 15 tahun tu saya kategori main pasir lagi mungkin zaman tu lah, zaman 90-an kan. Tapi pada masa sama juga apa yang saya kata ialah saya nak tahu ialah cara dia dan juga apa yang beliau buat lah sebagai orang yang muda, mungkin boleh inspirasi orang muda yang lain kan. Dan pada masa yang sama juga ialah apakah langkah-langkah yang diambil secara spesifiknya yang dilakukan. Yusof dah masuk. I think yang penting satunya Adam, you must have atau sepatutnya ada weekly target. What is your focus? Okay, kan macam mana pun, whatever it is, your trading plan must be super strong. Nak kena kuat. Kalau macam for myself, saya target every week maximum target profit 20%. Dalam seminggu tu mungkin dah 20% profit dah dapat hari Rabu. The rest of the week saya berhenti. Itu my discipline. And of course, kalau setiap kali ada profit, saya pun mesti fikir tak semua profit kan, ada yang loss kan. So saya target every week, setiap minggu maximum profit 20%. Kalau terlebih, alhamdulillah, rezeki Allah beri. Maximum loss 10%. Itu je. Okay. Jadi Adam saya tak langsung, Adam boleh nampak ada pelbagai orang, ada strategi yang lain. Ada pelbagai.
So which is bagus, kita embrace kita punya diversity ni. Maksudnya ialah setiap orang ni sebenarnya gaya trading dia ialah mesti kena dengan diri dia lah sebenarnya. Tak semua orang boleh kata semua cara yang sama Cuma saya nak highlight ialah dalam konsep mungkin dari segi macam Razin punya ini, kalau mungkin saya boleh bagi pandangan saya dari segi cara pengurusan trading nanti saya mungkin boleh share screen dan sebagainya. Iaitu kalau kategori yang kita mengambil pada saya dan target 20% adalah high risk kategori pada saya, medium ataupun high risk. Jadi saya letakkan dia kepada growth ataupun risk capital lah. Saya tak fokus pada security capital lah. Which is yang Adam punya tadi ialah saya banyak tekankan kepada security capital untuk capai critical mass tu. Kan? Jadi yang high risk ataupun dia panggil growth ataupun risk capital ataupun mental capital adalah lebih kepada macam Razin punya ni. Which is semua fine lah. Even saya tak pernah anti orang yang macam full margin sebenarnya. Saya masalah ialah yang full margin ni dia letak kat depan. Satu-satunya account dia ada, yang tu lah dia nak gamble. Itu je masalah dia. Okey, Razin, pada masa sama juga boleh tak terangkan sebersikit you daripada mana, apa, sebab saya selalu ada juga saya nampak you punya nama sebenarnya. Kerap ke belakangan ni. So mungkin Razin boleh kenalkan diri sikit daripada mana dan bila you start follow RTT dan apakah you punya ni, mungkin cerita sebersikit. Okey, Assalamualaikum. Nama penuh saya Muhammad Shah Razin sebenarnya. Saya sebenarnya orang Singapura. Oh ya ke? Ya. Tapi satunya saya memang minat dengan forex dah dari lama lah dulu, cuma saya tidak berguru. Satunya saya banyak membaca buku, saya banyak memperhatikan, saya observe. So macam from then on saya belajar sedikit demi sedikit. And to be very honest, Coach Jiro bukan coach pertama saya lah. Oh iya ke? Terima kasih lah, satu privilege juga tu. So saya your channel dari YouTube sebenarnya. Saya tengah just so happen that time saya tengah tengok Forex News. Saya tengah perhatikan macam mana tak ada suggested untuk keluar underworld activity. Ya. Saya pun fikir pasal selalu juga kalau kita perhatikan kan banyak orang Mat Saleh kan. Betul. Bagus jugalah kalau orang Melayu kita juga kan. So from then on saya ikut Coach Jiro daripada setahun lepas. Oh, dah lama juga And I have to admit macam apa yang Coach Jiro kongsi, because I think trading satunya is like macam everybody kita cuma ada kita punya own point of view. Betul. Bila orang lain yang boleh berpengalaman berkongsi point of view is the shift of paradigm. So macam bagi saya kan, saya tengok macam it makes sense. It actually macam answer the question yang selama ni yang saya belajar sendiri kan, yang saya ada. So saya link everything together and alhamdulillah. Very good. Satu benda yang menarik juga. You orang Singapura, you duduk di Singapura ke you duduk di Malaysia? Saya orang Singapura, duduk di Singapura, tapi saya sebenarnya lahir di lahir mana? Saya lahir di Bandung, Indonesia. Oh, ya ke? Singapura. Menarik tu, banyak berhijrah tu. Okey. Macam mana pun kita serumpun kan? Betul, serumpun. Dia panggil Nusantara lah, satu serumpun lah. Ya, saya. Okey, very good. Okey. Kita juga nampak ada Qayyum. Qayyum salah seorang student daripada Zero juga. Qayyum, apa khabar Qayyum? Baik, Coach. Qayyum, macam mana dengan market volatility ni? Saya hari ni sebenarnya, kalau macam Razin tanya tadi lah, benda je bila nak belajarnya. Saya bukan fokus nak pergi sesuatu belajar. Saya pun tak sure dari segi apakah specific outcome yang you nak. Yang saya nak ialah sebenarnya saya lebih nak kenali secara rapat. Sebabnya saya rapati Zoom ni, saya boleh cakap terus dengan you berbanding saya buat Facebook dan juga YouTube. Itu je reason saya buat benda ni, satu. Nombor dua ialah macam semalam, saya gunakan Zoom ni untuk buat macam student yang dah datang kelas, dia boleh buka dia punya screen dan juga saya boleh tengok spesifik mana dia entry dan saya boleh advance kat situ. Kalau dia ada loss dan sebagainya, saya nampak itu kelebihan dia lah. Dan sesi hari ni memang saya jemput semua dan asalnya ialah saya nak interview Adam ada kat sana.
Dan Adam juga boleh juga terus tanya soalan ataupun interrupt mana-mana soalan yang sedang saya buat lah. Jadi basically ini pertama yang kita buat dan saya bercadang nak buat konsep ni masa ke masa. Cuma saya tidak live streamkan dia kepada YouTube dan Facebook lagi. Sebab simple je tak tahu lagi cara dia. Nanti dia akan tahu cara lah. Cari cara dulu kan. Tengah cari cara. Sebab saya nak participate lebih tinggi lah. Okey, ni kita cerita pasal apa tu Koyum. Koyum apa khabar? Dekat kedai ke? Aku tengah berniaga. Tengah berniaga. So far macam mana apa tu perniagaan dalam bidang pula dalam kita punya situasi teruk ni. Lockdown ni. Saya kedai runcit ni agak laju sikit lah. Agak laju lah. Agak laju sikit lah untuk minggu ni dan banyak orang bersedekah lah. Oh, jadi dia ambil dan dia pergi bagi pada orang lain lah. Nampak macam rakyat Malaysia ni ramai yang kaya sebenarnya. Ramai yang kaya, banyak yang buat sedekah. Lepas tu agak sibuk lah. Sebab orang sekarang masak kat rumah kan, jadi dia beli semua barang hari-hari beli. Itu je lah. Alright. Koyum macam mana dari segi apa tu trading Koyum? Sebab hari tu kita jumpa tadi, you buat duit, last kali kita jumpa dekat BD Swiss tu, you buat duit banyak, lepas tu habis juga banyak. Lepas tu macam mana selepas tu? Sekarang saya tengah praktis lagi kot. Saya main yang demo. Praktis lah. Okay, very good. Saya main yang demo, saya buat group sikit. Untuk saya share saya punya ni dengan saya punya staff ni, saya share saya punya pendapat macam itulah, mapping apa semua saya share semua untuk increase saya punya ni. Ada keyakinan dan knowledge Okay, very good. Okay. Very good. Okay. So sekarang ni saya nak tuliskan seberapa banyak sikit lah apa yang kita ada 20 orang kat sini sebenarnya. So Adam, ada apa-apa yang nak share Adam ataupun you nak tanya pada saya Adam? Silakan. Sementara saya tengah buat slide ni. Silakan Adam. Tak ada soalan lagi. Tak ada soalan lagi. Adam lebih pada mendengar. Razin, apa cerita Razin? Apa yang you nak, apa tu, mungkin ada benda nak bincang atau discuss, mungkin kita boleh, sebab alang-alang kita kat sini, kita mungkin boleh discuss sikit lah. Ataupun Koyum sendiri pun boleh respons apa yang ada kat sini, silakan. Agak bising kan sebab ada yang on tapi tak mute. Okey, silakan. Okay, Coach, ingat tak beberapa hari lepas saya ada tanya Coach pasal korelasi dengan oil. Okey, USD dengan oil, alright. So saya tanya what ada korelasi. Baik. Okey, saya akan catat kat sini dulu. Ada soalan lain lah tapi belum termasuk lagi. Okey, soalan ialah correlations di antara oil dengan apa tu Dia sebenarnya kalau saya nak jawab ni saya kena jawab dengan lebih detail dan juga terperinci jugalah. Tapi pada sahabat saya cuba juga untuk sesi ni. Okey, sekejap. Okey, so jadi apa saya boleh buat lah sekarang ni lah, soalan ialah correlation, kaitan di antara oil dengan apa tu USD Oil dengan USD Oil dengan USD. Okey, lagi ada soalan lagi? Mungkin saya boleh masukkan satu persatu dulu. Kod ada kawan-kawan lain yang ada soalan kat sini, silakan. Koyum ke apa soalan? Ataupun saya teruskan dengan ni, Adam ke apa ke, silakan. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Koyum? Tak ada. Tak ada, okey. So macam ni So benda simple sebenarnya. Satu lah kita kena faham USD ni dia special lah. USD ni dia special punya, pada saya lah dia special sangat sebenarnya. USD ni dia special sebabnya dia walau macam mana pun dia kalis ekonomi. Tak tahu San, mungkin sebab dia dah design macam tu. Maksudnya ialah dia contohnya dia punya saham jatuh ataupun stok jatuh pun dia tetap kuat. Ataupun oil jatuh pun dia tetap kuat. Saya pun lepas tu satu lagi lah apa tu ekonomi, saham tu ekonomi lah, ekonomi jatuh pun dia tak kuat. Jadi apa tu ekonomi bagus pun dia kuat kan, dan juga saham bagus pun dia kuat. Jadi macam mana tu sebenarnya? Jadi dia dikenali sebagai cyclical dia ayat dia dipanggil cyclical, CYCICAL, cyclical punya currency lah. Jadi maksudnya lah dia kalis. Jadi oil dengan USD ni paling yang berkait lah dengan dia punya company nama Shell Oil lah. Dia panggil company nama Shell Oil. So you boleh tengok dekat sini. Mungkin saya tekan kat sini. Alright, sekejap Saya tak apa tu. Okay, saya kena tarik ke sini sikit. Saya akan tukar skrin sekejap Saya nak bagi you nampak. Alright. Saya akan tekankan, saya akan masukkan
Kita share screen, new share. Okay. Alright, so kalau you nampak sini, you tengok ni Shell Oil. Okay, Shell Oil. Ni Shell Oil, okay. Okay, Shell Oil ni is high quality crude oil that lie between layer of shale rap in Premier. Ni nama Shell Oil. Oil company produce shale oil by featuring the raw information. US shale oil has created a boom. Jadi ini US shale oil. So ini kaitan dia. Jadi industri dia sebenarnya memang kena attack lah bila oil ni terbantut ni, kesan daripada gaduhnya Russian dengan OPEC kan. Jadi secara tak langsung memang dia attack sebenarnya. Dia attack dan jatuh oil tu sampai saya baca ada yang memang sampai jatuh daripada $1 per gallon. Dia panggil per gallon, sana dia panggil gallon. Jadi $1 per gallon. Jadi kalau you nampak sebenarnya, kalau kita tengok dari segi contoh indeks kalau kita ambil contoh indeks, sekejap saya buka broker yang ada indeks. Kalau you tengok daripada indeks, sebenarnya satu sudut yang berlaku ialah dia sebenarnya masih lagi kuat. Kan kita sebut, kalau sebut indeks sekejap saya tukar skrin. Saya masukkan indeks dulu. Ini indeks. Okey. Kalau you tengok kat sini, saya tukar skrin lagi. Share. Sini. Okey. Okey, tengok kat sini. Ini adalah graf yang graf kosong. So ini adalah graf kosong. Kalau you nampak, inilah USD index. USD index ni maksudnya kita gunakan untuk melihat kekuatan USD. So daripada sini, kita tengok daripada, katalah kita buka daily lah, senang cerita. Daily ni daripada satu tarikh dekat sini pada 9 Mac sampai pada 20 Mac, dia sangat kuat. Dia sangat kuat kalau you perasan, dia sangat kuat. Dia sangat kuat. Daripada sini dia naik sehingga dalam dekat 1000 pip, 900 pip. Dan kejatuhan dia daripada 20 Mac kan sehingga sini adalah jatuh sebanyak 500, retracement yang sikit lah. Jadi masalah krisis tu bermula daripada sebelum ni lagi tau. Jadi kalau you perasan graf dia kan, kalau you tengok seolah-olah tak ada effect kepada oil punya direct hit lah. Faham tak? You tahu kenapa? Reason dia simple je. USD is aset selamat. It's a safe haven punya currency. So orang tendensi ialah walau macam mana pun kau melemah pun, aku tetap akan buy kau. Walaupun kau apa pun aku tetap buy kau. It's a strategy by US government lah. Agaknya licik juga lah. Jadi kalau you nak tanya direct impact, dia tak ada direct impact. Bukan direct impact. Dia ada impact pada dia punya stok, tapi dari segi USD tu dia cyclical. Dia boleh bertahan dengan macam-macam cycle. Dia ada macam-macam. Dia adalah safe haven dan sebagainya. Kita punya pandangan secara ringkas lah untuk ni. Kan unless you pergi tengok dollar CAD lah. Kalau you nak tengok efek dollar CAD. Dollar CAD ni, pasal CAD ni adalah pengeluar minyak. Dia berkaitan dengan minyak. Dia minyak. CAD Kanada ni minyak. Dia dia banyak dengan minyak. Jadi bila minyak efek, dia memang efek lah. Tu antara negara yang direct hit lah. Jadi biasanya kita pairkan satu yang direct hit, satu lagi ialah yang indirect hit, ataupun dia terlalu strong ataupun dia indirect hit. Biasanya kalau kita trade, kalau dari segi fundamental lah, kita akan analisis situasi, siapa yang paling teruk, siapa yang paling kuat. Biasa analisis macam tu. Jadi kita akan dapati satu bull yang terus uptrend ataupun bear yang terus downtrend lah. Itu yang saya boleh komen pasal kaitan lah. Tapi kalau ditanya US ni, dia macam kebal lah Zin pada saya. Dia kebal. Walau macam mana pun dia tetap dia tetap kuat. Dan saya juga jangka sebenarnya US punya isu ni sebenarnya, saya punya jangkaan saya US ni sebenarnya, saya berpendapat lah, ini secara peribadi sejak tahun 2000 saya tak silap saya tahun 2000 lagi saya dah dengar sebenarnya ialah sebab saya ada join seminar international kan, ada setengah-setengah insider punya orang yang dia kata memang ekonomi Amerika dah terlalu teruk, dan in fact kita boleh tengok naik 2005, 2007, 2008 apa berlaku ialah 2015, 2017, 2018 apa berlaku ialah hutang dia terlalu banyak tau. So sebab dia fiat money kan. Jadi apa yang berlaku ialah mereka ada cubaan untuk reset sistem kewangan. Mereka ada cubaan itu. Dan cubaan tu sampai tahap, mungkin ini cerita insider. Insider ni bukan untuk public lah, dan dia agak sedikit bukan propaganda, dia sedikit lebih kepada konspirasi punya perbincangan lah. Jadi dia orang ni macam cadang nak buat. Dulu dia killkan dia punya New York Tower dia sendiri kan. Dia ada rancangan untuk bom Wall Street tu.
untuk ada circuit breaker dan apa sebagainya untuk reset dia punya sistem. Jadi saya nampak benda tu tak berlaku lah. In fact kawan-kawan insider lain kawan saya dekat Taiwan apa semua dah ada bunker dalam dalam tanah lah sebab dia takut world order sebagainya lah. So jadi apa yang berlaku ialah benda tu tak berlaku dan saya dapati apa yang berjaya sekarang ni, coronavirus ni berjaya. Reset satu dunia. Kan dia reset habis semua GDP, ekonomi nampak semua bukan saja flatten, down the road. Lepas tu dia reset semua kan saya nampak. Saya rasa ini salah satu benda yang kemungkinan besar ada sama ada God tolong dia ataupun mungkin dia purposely created this mechanism lah. Saya tak tahulah. Tapi memang kita boleh nampak reset. Even negara kita, apa negara semua, total reset punya kewangan punya sistem. Itu yang saya nampak lah. Jadi itu mungkin saya boleh jawab sedikit dalam perkongsian pagi ni lah. Alright. So kalau gitu pendapat coach dependent of currency strength lah. Dia independent currency strength. Dia ada 4 safe haven. Satu ialah USD, nombor 2 ialah Swiss franc CHF dan nombor 3 ialah JPY Japan dan nombor 4 ialah Euro. Euro. Ini currency safe haven. Dia safe haven dia ada currency, dia ada commodity dan juga dia ada treasury bill government punya dan juga dia ada stock yang dipanggil defensive stock. Defensive stock ni contohnya ialah healthcare, bioteknologi macam sekarang ni kan siapa yang buat bidang healthcare memang gila-gila. So dia ada defensive stock. Food juga ada defensive stock dan dia safe haven ni bukan bermaksud ialah gold semata sebenarnya. Safe haven ni dia ada 4. Kan dia ada gold as a commodity, dia ada currency yang kita cerita tadi. Lepas tu dia ada lagi stock, defensive stock. Dia panggil defensive tu maksudnya ialah walau macam mana pun orang still nak perubatan, walau macam mana orang nak makan. Even kita tanya Koyum pun dia kata perniagaan laju kan. Koyum pun cakap perniagaan. Itu kesan daripada dia kategori ialah sebab barang dia ialah barang keperluan ya. So siapa yang keluar dalam barang keperluan is a defensive stock lah. Lepas tu yang last kali ialah baru pergi kepada treasury bills lah. Maksudnya seperti bond kan. Kita nampak government dah keluarkan bond tu maksudnya dia pinjam duit rakyat, dia confirm dia akan bagi return balik. Tu masuk bond. Jadi kalau you tengok kenapa kenapa skrin dia tukar-tukar, skrin akan detect suara. Skrin dia tukar-tukar tu pasal semua orang ada on dia punya ni ya. Saya tak reti lagi nak kontrol benda ni. So saya malah nak tekan benda pelik-pelik ni. Kan saya tak tekan tak apa jadi. Kalau boleh yang tak bersuara tu mute je. Yelah Azhar pun bagi pandangannya tu. Kalau siapa nak bersuara baru unmute, good idea juga. Jadi sekarang ni apa yang saya lihat ialah you kena faham konsep ni lah. Satu ialah macam saya keep buying gold adalah saya just percaya gold tu akan terus naik atas reason walaupun orang cash out daripada gold tapi still gold is a best defensive punya mechanism dalam safe haven punya metodologi lah. Saya percaya macam tu lah. Itu belief saya. Kalau dari segi yang yang lain, contohnya USD juga saya believe dia akan menguat, cuma dia ada permainan dia turun naik. JPY sangat political. USD JPY saya jangka naik sebab US bila terlampau kuat, contohnya kalau dia terlampau kuat dan US terlampau kuat, dia akan cuba melemahkan diri dia supaya naik kepada paras tertentu untuk membolehkan dia lakukan import export. So itu JPY ni Bank of BOJ ni memang perangai dia macam tu. Jadi itu antara benda yang kita boleh faham dari segi satu sudut situlah. Jadi kalau you nampak dari segi semua benda ni, saya more on pada sangat penting sebenarnya dalam keadaan bad ekonomi you baca news. Kan kalau ekonomi tak bagus tak apa. Kan ekonomi bagus tak apa sebab dia akan lebih macam more on you boleh bergantung pada technical, tapi kalau you nak make money dalam short term ataupun long term, buat masa ni ialah news really important lah pada saya. You kena keep hari-hari baca sebab dia boleh macam-macam. Dia boleh macam-macam. Alright. So ada apa lagi? Adam senyap senyum je. Saya tak ada soalan Coach. Okay, good. Qayyum ataupun Razin apa? You dah berapa lama Razin trading? Nak masuk 6 tahun dah. Oh dah lama juga sebenarnya. Alhamdulillah. Tapi dulu ialah ni belajar sendiri kan, ada jugalah tunggang terbalik juga. Yalah. Pada mulanya saya. Jadi it's not, sebenarnya belajar sendiri is not easy juga sebenarnya sebab you kena trial and error dan you banyak sangat information untuk tapis jadikan actionable punya plan tu kan. Saya faham dah tu.
Okay, very good. So far you dah follow daripada tahun lepas dan improve lah you punya trading secara tak langsung Pasal saya by default memang saya memang pakai saya bukan pakai custom indicator, saya memang pakai the default indicator. Cuma saya fikir indicator ni banyak sangat. Dia macam because at one time saya punya chart saya ada dalam 6 ke 7 indicator. So saya was trying to improvise and fikir the best way to reduce because kadang-kadang too much indicator jadi bersepah lah. And then satunya pun I've always macam been interested to belajar pasal Fibonacci. So pasal saya ada faham sikit dari segi dia level tu semua. Tapi ada orang tarik pada atas ke bawah, ada orang bawa daripada atas, bawah ke atas. So from there on saya macam ada confused sikit tau. So bila semalam yang coach ada pasal Fibonacci tu kan, it gave me a clearer picture and then correlating dengan chart yang saya pakai, saya boleh nampak the best possible entry yang boleh masuk. Kenapa pergerakan ini yang apa yang saya jangkakan tidak menjadi kerana certain levels. What actually happened. Kenapa then saya pun boleh, alhamdulillah saya lepas coach ni video semua saya buat backtesting for a few months lah worth. Kita tengok yes. Then from there saya boleh identify pergerakan tu up to where, exhaustion dia kat mana, and what ada ada benda yang saya nak kena look out for to identify that okay ni is a possible change of trend or is it just a retracement tu je. Faham maksudnya, faham. Correct. Pasal saya pakai multi time frame, saya pakai 3 time frame trading. So saya pakai H4, H1 dan M15, execution dekat M15. H4 is my base chart, H1 is to understand to see the kalau macam semua chart go to macam is on the same confluence, then I feel that it's actually a good entry lah. Okay, very good. Maksudnya you dah ada bukan saja daripada strategi tapi you dah start ada belief which is dalam psikologi punya part dalam 80% tu lah. Very good. Dan saya faham maksud you bila you kata Fibonacci ni ramai orang macam-macam guna sebenarnya. Dan in fact kalau you tengok Fibonacci pun ada bukan satu jenis sebenarnya, dia ada Fibo Arc, Fibo fan dan sebagainya lah. Dan saya even kalau you study dalam Fibonacci pula dia ada, kalau you pergi study lagi detail lah, dia sampai membentuk sampai certain Fibonacci yang dipanggil harmonik dan sebagainya lah. So jadi saya tidak sampai ke situlah, melampau nak mencari ke situ tapi boleh pakai sebab saya pernah pakai dulu. Dan apa yang saya boleh highlight ialah sebenarnya key dia dekat sini sebenarnya. Key dia ialah you kena ada satu solid plan. Tak kira you tarik Fibonacci macam mana, tetapi you kena stick pada plan dan macam you kena craft that plan, kan you kena buat benda tu selalu sehingga dia jadi boleh tune kepada yang okay, that's it aku nak pegang. Dan bila you dah pegang, you kena juga ada anggapan bahawa kadang-kadang market akan ikut dia, kadang-kadang market tak ikut dia, tapi you kena stick pada you punya plan. Tu kesimpulan paling ringkas tapi pada saya juga ada maksud yang mendalam lah. Jadi itu cerita dia. Jadi walaupun so-called sebab ramai orang sebenarnya lah dia cuba macam crack the code dalam bukan saja dalam forex sebenarnya. Dia cuba crack the code dalam financial instrument. So maksud crack the code ialah dia konon-kononnya lah dia akan jumpa dia punya sistem dinamakan Holy Grail lah. Sebenarnya confirm aku pakai ni dan kalau dia tidak itu deadly sin tu dan ini sebenarnya cuba avoid. Saya setuju dengan Razin di mana saya rasa you seorang yang bila you cakap wording seperti you observer dan wording seperti you macam aku memang nak fokus benda ni dan aku mula detail dan aku make money, tapi sama juga it's a trap juga kalau just careful lah, just cuba balance antara you takut pada satu masa kan. Menurut satu buku oleh Intelligent Investor Benjamin Graham dalam satu yang dia share, dia kata ialah people ada tendency untuk bias ataupun dia fall addicted dengan dia punya own prediction. Dia kata it's a brain punya problem. Brain ni dia suka spot pattern, walaupun pattern tu tak ada, dia suka spot pattern. Dan bila dia berjaya spot that certain pattern tu, somehow macam mana cara benda tu bergerak dan berlaku, dia akan addicted. Dia akan addicted untuk dia akan addict pada dia own analysis. Dan bila dia addict pada dia berlaku bias dalam dia punya mind, di mana dia jadi blind spot lah secara tak langsung kan. Just careful arah tu sebenarnya.
yang kita tengah mencari sokong ni betul, tapi pada sama juga cuba careful jangan get trap dalam macam aku macam masuk dalam kategori tu. Macam itulah. Saya just nak mungkin boleh share you daripada saya punya pengalaman ataupun daripada saya punya pembacaan jugalah. Okay? Boleh. Alright, ramai hari ni ramai juga untuk first time ni. Okay, thank you so much. Ada apa-apa lagi? Kenapa skrin dia tukar-tukar? Pasal bergantung pada orang yang bercakap sebenarnya. Saya open je. Saya pun tak kerti macam nak control benda ni first time, dan which is very glad juga dapat jumpa Razin juga, dapat share experience dia selain daripada Adam dan Koyum juga. Okay, so ada apa-apa lagi? Saya nak stop dekat sini. Kita dah almost 45 minutes. Napi apa cerita? Ada nama Had Napi tu. Saya nampak kat situ. Napi apa khabar? Oh, Napi tak dapat ni kita. Alright Dam, kita balik pada Adam, kita akan tutup kat sini Dam. Okay, apakah you punya expectation you dari segi jangka masa pendek dan juga panjang? Apa yang you looking forward dari you dalam 5 years ataupun next 10 years? Apa yang you nampak dari? Saya looking forward kepada critical mass lah, paling penting bagi saya. Bila ada critical mass, baru saya pecahkan account kepada growth, kepada momentum account, dream account. Okay. Baik. Very good. So, you punya diri dalam next 10 years, you jadi apa? Full time trader lah. Oh, you apa tu? Full time trader. Okay, very good. Alright, so thank you so much. Saya sangat appreciate Adam hari ni, dan insyaAllah kita akan cuba buat beberapa sesi lagi masa ke masa. Dan bukan kita stop kat sini. Dan saya juga akan cuba tengok macam mana kita boleh utilize lah apa yang kita ada ni, Zoom ni, untuk kita mula belajar dan juga mula lebih detail. Alright, thank you so much semua, dan saya sangat appreciate, dan jumpa lagi, dan Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Sampai.